Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua, sihat? Alhamdulillah. So hari ni kita dapat menyambung lagi kelas PDPR kita untuk tajuk baru pelajaran kedua Sistem Kewangan Islam 1.2.1 Konsep Asas Muamalat dalam Islam. Okey. Ustazah cuma ambil satu topik sahaja untuk PDPR kali ini. InsyaAllah kita akan sambung untuk PDPR seterusnya. Okay, konsep asas muamalat dalam Islam. So konsep ni Ustazah dah pernah cakap dalam kelas masa kamu tingkatan 4 dulu, dan masa dalam video pun Ustazah pernah cakap konsep ni apa yang konsep asas ni apa maklumat ataupun pengetahuan asas yang perlu kita tahu tentang muamalat dalam Islam. Sepatutnya kita kena tahu pasal ni, supaya bila sebut pasal ni, ini cerita tentang muamalat ni. Macam tu itu konsep asas dalam muamalat dalam Islam. Baik. Untuk konsep asas muamalat dalam Islam ini, anak-anak perlu tahu maksud muamalat dulu. Anak-anak pernah dengar ke perkataan muamalat? Sebab kalau tak tahu muamalat, tak tahu apa benda muamalat dalam kewangan Islam. Sebab kena tahu dulu muamalat tu apa. Okey, muamalat ni maknanya hubungan antara manusia dengan manusia lain. So itu anak-anak faham kan, hubungan antara manusia dengan manusia lain, hubungan antara kita sama manusia dalam segenap segi kehidupan. Maksudnya apa sahaja dalam kehidupan kita ni, hubungan kita dengan manusia lain lah muamalat. Tapi dia merangkumi boleh jadi kekeluargaan, ekonomi, politik, pemerintahan, jenayah dan sebagainya. Sebab tu dia kata dia merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Semuanya isu besar-besar lah, perkara besar-besar, kekeluargaan, ekonomi, politik, pemerintahan, jenayah dan sebagainya lah. Tapi untuk muamalat dalam Islam, muamalat dalam sistem kewangan Islam ini, maksudnya lah tata cara urusan harian sesama manusia. Tata cara ni peraturan dalam urusan harian sesama kita dalam memenuhi keperluan masing-masing. So kita nak memenuhi keperluan antara kita, tapi dia melibatkan transaksi kewangan berlandaskan syariat Islam. Pendek cerita, maksud muamalat dalam sistem kewangan Islam ini ialah berkait dengan peraturan urusan kita dalam perkara-perkara berkait dengan duit, berkait dengan kewangan, berkait dengan pitih kata orang Terengganu. Tapi kena ikut syariat Islam cakap apa. Peraturan Islam tu nak bagi tahu apa. So kita kena follow lah dia punya peraturan dalam Islam tu berkait dengan kewangan tu. Itu maksud muamalat dalam sistem kewangan Islam. Okay? Dia berkait dengan duit. Perdagangan ke apa-apalah, perniagaan ke, tu berkait dengan duit lah tu. Tu berkait sangatlah dengan muamalat dalam kewangan Islam. Alright, boleh faham anak-anak? Okey, seterusnya kita tengok dalil. Dalil asas muamalat dalam Islam. Dalam slide ni dia agak kecil. Kecil. So Ustazah tak berapa nampak, maklumlah mata orang tua-tua. Okay, macam mana dia punya dalil berkait dengan asas muamalat dalam Islam ini ialah daripada surah An-Nisa ayat 29. So kita kalau berkait dengan syariat Islam ni, kita kena bawa dalil, dalil daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis yang mana membuktikan betul ada peraturan tersebut. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Apa maksud dia? Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang batil, yakni salah, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Maksudnya kalau Allah menyeru orang-orang beriman, jangan kita makan harta benda sama kita dengan cara yang salah. Itu peraturan lah tu. Cara yang salah. Nanti kita akan belajarlah cara yang salah tu macam mana. Kecuali yang mana betulnya dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Maknanya perniagaan yang kita lakukan ada reda meredai antara penjual dan pembeli. Begitu dari surah An-Nisa ayat 29 sebagai membuktikan
pensyariatan muamalah sistem kewangan dalam Islam. Baik. Seterusnya kita pergi kepada matlamat muamalat dalam Islam, iaitu tujuannya adalah untuk mengawal manusia. Peraturan ni memang untuk kawal kita. Kawal apa? Kawal dan menguruskan sistem ekonomi dan kewangan mereka. Tak boleh pakai ikut dan je, ikut suka dia je, ikut suka manusia. Tujuannya bila kita kawal manusia ni dalam menguruskan sistem ekonomi dan kewangan mereka, akan lahirlah masyarakat yang bersatu padu, lahirlah masyarakat harmoni, saling menghormati dan aman. Tujuannya balik kepada kita juga. Sebab tu dibuatnya peraturan. Sebab tu ada SOP kata orang. Sebab apa kena pakai mask, kena pakai hand sanitizer, kena ada penjarakan untuk kita juga. Yang jadi masalah bila kita langgar benda tu, sama juga dengan ini muamalah dalam kewangan Islam ni. Tujuan nak kawal manusia supaya akan lahir masyarakat yang bersatu padu, harmoni, aman, sejahtera, saling hormat dan damai lah, aman damai. Itu matlamat dia. Okay, seterusnya kita pergi pada prinsip muamalah Islam. Prinsip ni maksud dia pegangan. Muamalah Islam ni dipegang atas apa? Pertama, kena ada kerelaan dalam berusniaga. Tak boleh paksa-paksa. Kerana terpaksa, kena ada rela. Okay? Kalau kita rasa terpaksa, itu bukan muamalah Islam. Yang kedua, tidak mengandungi elemen haram seperti riba, roror dan perjudian. Nanti kita akan tengok dalam glossary apa dia roror. Tak boleh langsung ada unsur-unsur haram macam riba, roror dan perjudian dalam urus niaga tersebut. Yang ketiga, urus niaga tidak membawa kepada kerosakan terhadap struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Struktur ekonomi ni maksudnya kalau dah macam menyebabkan orang miskin semakin tertindas, ataupun orang kaya semakin kaya sehingga menzalimi orang-orang miskin, ataupun kesan kepada sosial masyarakat menyebabkan ada orang miskin tidak terbela, banyak gelandangan ataupun banyak hanya majoriti banyak orang-orang miskin sahaja, banyak fakir dan miskin sehingga memberi kesan kepada sosial masyarakat sehingga ada kecurian, rompakan oleh kerana desakan hidup. Macam tu, urus niaga tu tidak membawa kepada kerosakan lah. Kalau boleh tidak membawa kepada dendam, tidak boleh membawa kepada permusuhan disebabkan oleh kejahatan yang kita buat semasa urus niaga ataupun muamalah tadi dalam sistem kewangan. So bila ada benda-benda tu, maksudnya itu bukan prinsip muamalah Islam, itu bukan dasar pegangan dia. Okey. Seterusnya ialah ciri-ciri muamalat Islam. Pertama, kita nak kenal macam mana muamalat tu Islam, dia mesti bersumberkan Al-Quran dan hadis. Pakai banyak logik manusia, banyak keuntungan, banyak mementingkan nafsu, itu bukan muamalat Islam. Yang kedua, dia kena ada redha meredai dalam urusan antara kedua-dua belah pihak. Tak boleh seorang je redha dan seorang lagi terpaksalah jual tanah ni kan aku tak ada pilihan lain. Kalau aku tak jual ni memang aku kena macam adalah tekanan-tekanan diberi oleh orang kaya tersebut. So dia terpaksa contohnya. So perkara tu tidak boleh. Itu bukan muamalah Islam. Dia perlu ada redha meredai. Yang ketiga, adil dan mendatangkan manfaat. Maksudnya urus niaga tersebut, urusan muamalah tersebut memberi keadilan sama ada kepada penjual atau pembeli, penyewa atau pemberi sewa ataupun apa-apalah pihak-pihak yang melakukan urusan tersebut, dan turut mendatangkan manfaat ataupun panggil win-win situation. Okay? Yang keempat, tidak melakukan penipuan. Muamalah Islam tidak dibenarkan berlaku penipuan. Tidak akan ada penipuan. So kalau kita kata kita orang Islam tapi dalam urusan muamalah kita ada penipuan. Contohnya kita broker tanah tapi kita ambil tanah tu daripada pemilik tanah tu dengan cara penipuan, sehingga akhirnya berlaku kerugian yang besar kepada pemilik tanah, tidak padan dengan harga apa semua. Itu bukan muamalah Islam, anak-anak. So anak-anak untung sekali belajar tasawuf Islam. InsyaAllah anak-anak akan keluar daripada pendidikan ini dengan bersasiah dan berakhlak mulia. Baik, seterusnya ialah kita melihat kepada glosari. Glosari ini ialah roror. Perkataan istilahnya ialah roror, ketidakpastian dalam sesuatu akad atau kontrak jual beli. Maksudnya dalam kontrak ataupun jual beli kita itu tidak pasti. Ada kata kelabu dari ketidakjelasan dari segi akad itu, sama ada dari segi kuantiti dia tak jelas, kualiti barang. Contohnya kita berniaga kain contohnya. Dari segi kualiti tu tidak pasti. Kain tu jenis mana, jenis apa orang tanya kan.
tebal ke, nipis ke. So kita hanya tayangkan gambar saja tapi tidak ada penjelasan dari sudut kualiti dan kualiti kain tersebut. Dari segi harganya kalau jenis kain macam kalau tudung kata premium cotton, macam Zaza pakai ni premium cotton. So premium cotton ni cotton yang best pakai. So kalau kita tak nyatakan berlaku rora dekat situ, kan kita cakap cotton saja. Getting directions to Premium Beach Hotel. Just a sec. Kita hanya cakap kita ada kita cakap kita maklumkan premium. So premium kita cakap cotton tapi tak bagi tahu cotton tu jenis apa. Ada cotton yang harganya kita tetapkan harga RM50. Sedangkan kita cakap cotton saja. So seolah berlaku rora. Kita sama juga dengan kita ambil gambar. Dalam gambar sangat cantik, sangat elok, dan bila sampai kualiti tidak sama, berlaku rora. Dan kemudian dari segi waktu penyerahan dan sebagainya lah, berlaku ketidakpastian. Kita cakap minggu depan tapi 2 bulan barang tak sampai lagi. Itu menunjukkan berlaku ketidakpastian, ketidakjelasan dalam sesuatu akad, tidak dinyatakan dalam akad ataupun kontrak jual beli. Masa kita beli tu, kalau tanya kita cakap cotton tu, contoh. Kain ni tebal ke nipis, okey je, okey, elok je, tak dijelaskan secara betul ataupun ada defect dekat tudung ataupun dekat kain yang kita jual. So bila ada defect kita tak cakap ada defect, bila sampai barulah pembeli baru sedar ada defect yang teruk, besar, tak padan dengan harga. So itu adalah rora, yang mana ada tadi disebutkan tidak berlaku rora dalam muamalah Islam, dan prinsip muamalah Islam dia tidak dibenarkan berlaku. Kena jelaskan betul-betul perkara tersebut. Okey, itu secara langsung tentang konsep muamalah dan sistem kewangan Islam supaya anak tahu, oh inilah muamalah Islam. Itu konsepnya. Okey, anak-anak, itu saja, simple saja, rasanya tak payah mana, dok mana kau, mudah-mudah je. So dalam masa tak sampai 15 minit video saja, insya-Allah dapat membantu anak-anak semua untuk mukadimah tajuk ini. Jumpa lagi anak-anak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.